Terima kasih para penonton, kita kembali kepada perbincangan kita berkenaan dengan konflik yang berlaku di Iran pada hari ini. Jadi saya teruskan dengan Saudara Syauqi Dr. Syauqi tentang tentang konflik yang berlaku ini. Pada pandangan doktor, sejauh manakah perbezaan mazhab iaitu antara Sunni dan juga Syiah sebenarnya menjadi faktor ataupun adakah ianya menjadi alat politik untuk merebut pengaruh di Timur Tengah? Dan kalau kita lihat kan, kenapa kalau kita perhati secara umum, seolah-olah negara Arab ini kelihatan begitu khawatir, begitu bimbang dengan pengaruh Iran berbanding pengaruh Israel itu sendiri. Ya, terima kasih kepada Dr. Rizal. Soalan yang agak susah juga nak dijawab ni. Last kali dia akan membawa kepada you sokong mana, Sunni ke Syiah? Last kali. Iyalah, of course kalau kita tengok dari sudut lipatan sejarah, kita mendapati bahawa perbezaan mazhab ni sudah lama berlaku. Ya, saya fikir sejak 1400 tahun yang lepas kan, begitu lebih lah. Semenjak daripada pembunuhan Sayyidina Osman, begitu. Di kalangan para sahabat pun saya fikir sudah pun berlaku kan. Yang digelar sebagai fitnah yang besar, fitnatul kubra dahulu kan, begitu kan. Jadi saya kira dia membawa kepada era moden inilah, perbezaan-perbezaan dahulunya yang bercorak, yang bersifat pada politik semata-mata kan, begitu, sokong Sayyidina Ali begitu dan seumpamanya kan. Tetapi lama kelamaan dia membawa kepada persoalan politik. Malah susah kita nak memisahkan di antara persoalan kemazhaban itu dengan geopolitik ataupun dengan persoalan politik. Malah di-embedded sekali, maknanya dalam konteks Middle East ini di-embedded sekali begitu kan. Susah nak dipisahkan begitu. Cumanya dalam kes of course dalam kes Iran ini terdapat beberapa pandangan sarjana lah yang boleh kita ini kan. Ada yang kategori pandangan sarjana lah. Yang pertamanya saya kira ada yang menyatakan bahawa serangan terhadap Iran ini menyalahi undang-undang antarabangsa begitu kan. Dan ini dipersetujui oleh saya fikir kebanyakan ulama-ulama Sunni. Ya, ulama-ulama yang Sunni yang saya kira agak moderate lah kan. Kerana dari sudut maqasid, disebut sebagai maqasid lah kan, dalam konteks kesan dia itu agak lebih meluas begitu kan. Okay. Jadi ada juga yang menyatakan bahawa hak kepada Iran untuk membalas. Ya, kerana mereka telah pun, itu artikel berapa tu, mereka telah pun melanggar artikel 4 saya fikir kan. Artikel 4 itu tengah-tengah berbincang kan, tengah-tengah mengadakan rundingan mereka itu, maknanya dia serang pada ketika itu kan, pada 28 Februari baru-baru inilah kan gitu. Jadi menjadi hak kepada Iran untuk membalas baliklah, untuk mempertahankan dia punya ini tu kan. Namun demikian dalam konteks negara-negara Sunni ini ataupun negara-negara Gulf di sekitar seperti UAE dan sebagainya, malah yang ada yang saya menyatakan bahawa yang mempunyai hubungan yang langsung dengan pihak Israel itu sendiri, seperti UAE, Bahrain kan, telah pun neutralize ataupun menormalisasikan hubungan mereka dengan Israel dalam konteks Abraham Accord itu kan, yang telah pun di-initiate oleh Trump itu sendiri kan gitu. Mereka menyatakan bahawa agak bahaya bagi Iran itu untuk kekal kukuh di situlah, kerana persoalan-persoalan tadilah, persoalan mazhab tu. Jadi kalau kita tengok dari sudut ini, sebab of course dari sudut kuasa barat kita mendapati dia tidak ada intention langsung ataupun tidak ada maknanya alasan untuk menyerang Iran itu dari sudut kemazhaban saya fikir. Sebab mereka ini just kepada petrodollar lah kan.
Itu yang pertama. Yang keduanya menjaga hegemoni mereka, dan seterusnya dari sudut orang panggil menjaga keberadaan proksi mereka yang begitu kuat, iaitu Israel itu sendiri. Itu saya pikir menjadi yang menjadi punca utamalah bagi kuasa-kuasa Barat seperti Amerika Syarikat dan juga sekutu-sekutu dia lah kan. Tetapi yang ini nih dari sudut kita membicarakan dari sudut Syiah itu dia mempertahankan diri lah, of course kan. Tetapi dari sudut Sunni pula, kalau kita tengok, ini saya membicarakan persoalan itulah kan. Dia ada beberapa pandangan. Yang pertamanya yang anti kepada Zionis, anti kepada Amerika dan juga Zionis. Jadi mereka menyatakan bahawa kita ketepikan dahulu persoalan-persoalan kemazhaban ini. Kerana yang lebih utama apa yang disebut sebagai aulawiyat kan. Fiqh al-aulawiyat. Orang UAE tahu lah ni. Zinat Kausar dan sebagainya. Jadi maknanya aulawiyat pada ketika ini adalah untuk keutamaan dia itu sekarang ini adalah untuk meredakan dahulu ataupun untuk untuk menghadapi musuh sama, the common enemy pada ketika itu, iaitu apa yang disebut sebagai Israel itu kan. Sebab disebut Israel is ibu segala konflik lah di situ kan gitu. Dan juga apatah lagi dia sekarang ini disokong oleh seorang presiden Amerika yang lain daripada yang lain pula kan, iaitu Trump itu yang mempunyai flip-flop yang begitu ini dah. Hari ini kata lain, besok kata lain, esok serang, hari ini damai, esok serang, begitulah lebih kurang kan, gitu kan. Itu maknanya persoalan itu. Jadi maknanya sarjana ini seperti Imran Hussein umpamanya kan. Saya mungkin saya kira banyak lagi tokoh-tokoh seperti tokoh tempatan umpamanya Mufti Perlis umpamanya sendiri kan. Mufti Perlis yang saya kira dianggap sebagai ialah tokoh Sunni dan seumpamanya itu yang saya kira ialah mempunyai pandangan yang keras terhadap Syiah juga. Tetapi dalam hal ini dia menyatakan bahawa kalaupun dia katakan, saya quote dia, kalaupun syaitan berperang dengan pihak Israel pada kita itu, kita sokong syaitan, dia kata. Sampai begitu dia kata kan. Jadi ini aulawiyat dia dalam konteks itulah. Jadi maknanya itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua pula iaitu yang berhati-hati dengan Iran. Ini yang saya katakan maknanya persoalan mazhab itu menjadi suatu yang mendasar di situ daripada dahulu. Kerana lipatan sejarah ialah adalah kalau saya nak narratekan daripada dahulu umpamanya dalam perang salib, punca perpecahan daripada orang Islam ini dalam konteks Fatimiyah yang beraliran Syiah dan juga Seljuk beraliran Sunni juga kan. Salahuddin datang menyatukan balik gitu, jadi menang baliklah dalam perang salib umpamanya begitu. Saya kira tapi dalam konteks ini Iran dipandang berhati-hati. Kerana apa? Dalam lipatan sejarah itu dikatakan orang Sunni lah, maknanya di Middle East itu, kuasa-kuasa Sunni itu menyatakan bahawa masyarakat Syiah Iran itu tidak boleh diharap. Dia suka berpura-pura dan seumpamanya lah begitu kan. Ini dari sudut pandangan mereka. Jadi ada yang menyatakan juga yang berpandangan bahawa di antara Israel dengan Syiah ini mana yang lebih bahaya. Mereka menyatakan bahawa Iran yang lebih bahaya pula. Jadi ini dari sudut akademik lah kita menukilkan pandangan-pandangan mereka. Kerana apa? Israel nyata, tetapi Iran itu belum nyata begitu kan. Ada yang lebih ekstrim pula mengeluarkan Syiah itu daripada Islam sendiri. Jadi saya pun saya pikir agak kurang bersetuju lah dalam konteks itu yang mengeluarkan masyarakat Iran itu sebagai orang yang non-Islam dan sebagainya itu, kerana mereka juga ahli syahadah juga kan, walaupun mungkin pelbagai lah pandangan begitu. Cumanya bagi pandangan saya pikir ialah sikap berhati-hati itu mungkin perlu, kerana saya kira dalam konteks masyarakat Syria yang terkesan dengan perang saudara. Houthi maknanya di Yaman umpamanya yang
masyarakat Sunninya yang dikena hentam oleh Houthi kan, begitu juga di Lebanon umpamanya Hezbollah proksi kepada Iran, Syiah lah begitu kan. Begitu juga dengan Iraq apabila jatuhnya Saddam Hussein, kita mendapati bahawa kuasa Syiah juga. Ini saya pikir nak menjadikan suatu teori peluasan kuasa Syiah itu, bulan sabit Syiah disebut, apa yang disebut sebagai Hilal Kubra itu. Hilal Kubra. Ini dalam pandangan orang Sunni ni. Ini saya fikir kan. Sikap berhati-hati itu, saya suka mengambil mengambil pandangan daripada Ketua Kesatuan Ulama Sedunia, Dr. Profesor Ali, saya lupa dah dia punya, Dr. Ali lah begitu kan, yang menyatakan bahawa kita sekarang ini berada di dalam suasana konflik begitu. Ketika konflik ini ada fake dia, ada fiqah dia kan begitu. Maknanya di sini aulawiyat pada ketika ini iaitu kita menyokong menyokong bersama-sama untuk menentang Israel itu. Dan pihak Sunni yang dianggap sebagai apa orang panggil anti, ialah of course lah anti kepada Syiah dan seumpamanya itu, perlu juga berhati-hati di dalam hubungan mereka dengan Israel. Bukan menormalisasikan. Begitu kan? Bukan menormalisasikan. Walaupun mereka ada alasan-alasan tertentu lah kan. Itu yang pertama. Dan bagi pihak Iran pula, selepas daripada ini sebagai satu saya pikir pengajaran lah kepada, of course, kepada masyarakat Islam lah kan. Selepas daripada konflik ini, saya pikir perlu adanya saya pikir review lah daripada dasar luar Iran itu. Agar direview kembali, agar lebih harmoni. Mengharmoniskan hubungan dia dengan dengan negara-negara Sunni ini kan, begitu kan. Karena kita berada di Malaysia. Kita berada di Malaysia ini mungkin kita tidak tahu kesengsaraan yang berlaku di masyarakat di Syria umpamanya. Kalau ibu bapa kita terbunuh, disiksa dan sebagainya, kita tahu Bashar al-Assad macam mana dia punya ini kan. Dan bukanlah kebetulan, maknanya Iran menyokong dasar itu. Walaupun kita mendapati bahawa Iran di bawah Ali Khamenei, dia begitu berhati-hati. Dan dia mempunyai alasan bahawa maknanya Iran menyokong Bashar ini adalah dengan alasan kalau mereka tidak campur tangan pada ketika itu, ISIS ataupun Daesh itu akan mengambil alih. Malah dia kata bukan sahaja ulama Syiah yang memberi fatwa harus menyokong Bashar, tetapi ulama Sunni di Syria pun saya pikir Syed Ramadan Al-Buti umpamanya kan memberi fatwa bahawa kita tak boleh nak Bashar. Pada ketika itu menjadi suatu yang lebih worse, yang lebih memudaratkan begitu. Jadi saya kira, namun demikian bagi pandangan saya satu kesilapan Iran saya pikir kan, apabila terlalu menyokong proksi-proksi mereka, walaupun mereka ada alasan begitu, tetapi mereka tidak menghentikan perang saudara ini. Terkesan kalau kita tengok di Syria ataupun di Syria, saya pikir ada yang menyatakan 600,000 yang terbunuh, ada yang menyatakan 1 juta, begitu kan, yang disiksa, yang dipenjara dan sebagainya. Itu terkesan. Kita di Malaysia saya pikir tidak terkesan lah, tetapi kalau saudara kita umpamanya, ibu bapa kita umpamanya, saudara kita yang terbunuh di situ, of course kita akan berdendam kan, begitu kan. Jadi bagi pandangan saya pikir ialah Iran harus mengkaji semula dasar tersebutlah, dasar agar naratif doktrin kemazhaban itu tidak menjadi alat. Dan ini juga saya pikir mekanisme yang paling utuh bagi Israel dan juga Amerika Syarikat untuk menyerang. Sebab saya kira dari sudut doktrin keagamaan inilah yang saya pikir yang menjadi senjata paling ampuh kepada mereka untuk menyerang perpaduan masyarakat Islam itu sendiri kan. Dan yang ketiganya ada pandangan-pandangan yang menyatakan bahawa macam Dr. Ali tadilah yang lebih menetralkan benda begitu. Kita tidak sokong Barat dan juga kita tidak sokong Iran umpamanya. Kita harus membina satu kekuatan sendiri. Kalau dikatakan pihak Sunni lah begitu. Jadi di situ ada sekurang-kurangnya ada 3 pandangan.
bagi pandangan saya lah, saya fikir ialah of course kita ni Prof. Asmadi last kali ditanya juga pandangan kita kan. Bagi pandangan saya, aulawiyat kita iaitu bagi saya iaitu bersama-sama dengan Iran lah saya fikirkan pada ketika ini. Kerana apa? Saya melihat bahawa kita tidak boleh mengenerasikan ataupun mengumumkan keseluruhan masyarakat Syiah itu anti kepada Sunni. Anti kepada Sunni. Mungkin dalam kumpulan elitnya saja. Ada tu arkitek peperangan, umpamanya General Qasim Sulaimani itu kan. Bagi masyarakat Syria dan itu cukup marah tu kepada Qasim itu, dan beliau pun terbunuh juga begitu kan. Jadi maknanya bagi saya pada ketika ini saya fikir yang lebih baiknya itu iaitu menyokong apa orang panggil Iran. Kerana apa? Kerana yang lebih membawa mudarat yang lebih besar iaitu Israel dan juga Amerika Syarikat lah. Saya fikir Amerika Syarikat bukan sahaja tidak digemari ataupun tidak disukai oleh di Middle East itu, tetapi saya fikir masyarakat dunia keseluruhannya tak boleh. Tidak berapa menyukai dari sudut di Eropah sendiri. Saya fikir kepimpinan Eropah sendiri pun saya fikir agak tidak bersetuju dengan pihak Trump ini, membawa bahaya apa yang disebut sebagai dasar bully dan juga dasar gangster disebut. Ini jelas dalam parlimen British umpamanya kan. Spain lagi lah, terus potong terus kan. terus ini kan sekali. Jadi itulah Dr. Rizal, saya fikir untuk masa ini saya fikir saya bersetuju dengan pandangan yang menyatakan bahawa kita harus aulawiyatnya itu harus melupakan dulu persoalan kemazhaban dengan tidak taksub juga kepada Iran. Melihat bagaimana saya fikir kita boleh mengadakan hubungan yang begitu akrab dengan Amerika, dengan kuasa barat seperti Perancis umpamanya. Dalam penjajahan mereka itu berjuta orang yang mati. Sekarang ini kita berdagang begitu ini kan, begitu harmoni sekali. Of course Iran, saya fikir of course lah ada kesilapan yang kita juga tidak bersetuju dengan persoalan itu. Tetapi ketika ini kita tengok dalam konteks apa orang panggil ketika ini, saya fikir yang paling aulawiyatnya sekarang iaitu kita bersama-samalah menghadapi the common enemy itulah. Okay. Terima kasih Dr. Syauqi, satu penerangan yang cukup komprehensif tentang doktrin kemazhaban ni kan. Tapi saya rasa yang lebih penting bagi kita ahli akademik kan, saya fikir analisis kita yang lebih penting adalah kemanusiaan. Yang penting bagi kita adalah keamanan. Kan so ketepikan dululah apa yang kita rasa mungkin membawa kepada ekstremisme kepada satu-satu. Ya, satu lagi Rizal, saya pikir yang terbunuh, kesan daripada perang ini yang terbunuh bukan saja orang-orang fanatik Syiah itu, tetapi budak-budak yang dibom baru ini sampai 180 orang kan. Itu betul, dari sudut kemanusiaan itu perlu dijaga, saya pikir. Ya. Terima kasih Dr. Syauqi. So kita beralih kepada pusingan terakhir lah ya. Mungkin soalan terakhir yang ingin saya kemukakan kepada Prof. Asmadi. Sebagai ahli akademik disiplin hubungan antarabangsa, kita pernah dengar teori liberalisme yang mengatakan bahawa peperangan ini sebenarnya boleh dielakkan. Bagaimana kita mengelak peperangan adalah apabila semua negara memakan dua ubat peperangan. Ubat yang pertama adalah demokrasi. Kalau semua negara amal demokrasi, nescaya peperangan tidak akan berlaku. Itu adalah kata-kata liberalisme. Dan ubat yang kedua adalah free trade. Okay? Maksudnya pasaran bebas. Kalau semua negara mengamalkan pasaran bebas, insya-Allah kononnya perang tidak akan berlaku. Jadi kita ambil, saya cuba suka tanyakan soalan hypothetical kepada Prof. Asmadi. Katakanlah Iran pada hari ini adalah sebuah negara demokrasi dan mengamalkan pasaran bebas. Sebab kita tahu Iran di embargo, banyak sekatan ekonomi dilakukan ke atas negara ini kan.
Adakah perang akan berlaku? Adakah konflik yang berlaku hari ini akan tercetus? Kalaulah mereka memakan dua ubat yang disarankan oleh liberalisme ini. Masih. Ini tu Rizal, minta maaf lah, siapa penyokong teori liberal ni kan, dianggap teori utopia apa ni? Ini pencipta apa? Kebebasan dia kata, kan? Tapi beginilah sebagai saya setiap teori ada dia punya sumbangan lah, kan? Jadi balik pada tadi dua ubat tu, saya lawankan juga tu Rizal dengan telahan teori realis, classical realism lah. Dia kata perang ni dia macam sakit kanser, tak boleh dinyahkan. Yang boleh kita kawal. Daripada dia merebak kecil, pada merebak besar, kita kena kawal. Itu saja. Dan maknanya perang ni, daripada kalau kita ambil kira zaman agama lah kan, sejak Qabil dan Habil tu berbunuhan, kalau dalam agama Yahudi Kristian ke, Habil dengan Kain kan, sejak itulah maksudnya perang, pembunuhan ni sentiasa berlaku. Sebab apa dia kata? Kalau kata teori realis lah. Sebab dalam manusia ni dia ada animalistic desire. Apa tu? Kemahuan, maaf dengan izin, kebinatangan. Jadi inilah dia kata. Tapi selalu dalam teori air memang berkelahi lah dua-dua teori inilah. Dari liberal dengan realis ni. Jadi itu is normal lah. Kan? Tapi balik kepada tadi hypothetical tu, macam bukan saya anti kepada liberal dan bukan juga strong supporter of realis, tapi saya ni sekarang ni lah saya memang berada di bawah social constructivism lah, biarpun tidak sepenuhnya. Tapi ada sedikit new Marxism sebab kita ni mengambil kira pandangan dunia ketiganya dulu kan, kita sentiasa mempertahankan nilai-nilai ketimuran kita lah. Bagi saya tidak ada menjamin pun kalau Iran ini jadi negara demokrasi, perang tidak akan berlaku, tidak ada jaminan. Sebab apa? Dalam Islam pun, kalau kita lihat manusia ni kan, sejak Rasulullah tiada. Itu kurun terbaik tu. Pun bertelaga nak memilih khalifah. Ansar dengan Muhajirin kan? Perang ni. Lepas tu Zina Uthman dibunuh pula. Dan yang paling menyayat hati cucu Rasulullah di Karbala. Nah, ini zaman-zaman hebat ni. Jadi selepas tu Sina Ali kan sampai. Jadi itu betul lah, maknanya kalau kita fikir sendiri, sedangkan Rasulullah pun tidak menamakan warisnya. Kan? Jadi sebab Nabi ni termasuk ulai lah, dia bukan tujuan dia memerintah dunia, anda menyampaikan Islam saja. Apa Islam ni? Agama kepada manusia, menyembah Allah, tauhid. Itulah kalau kita selalu berbincang kan, kadang-kadang kita kena bertanya, apa agama Nabi Adam ni? Kan? Nama rupanya agama dia ada satu je, Islam. Itu Islam tu kan maknanya salam, submission to God lah, menyerahkan diri pada Tuhan, kan? Itu satulah tu. Yang keduanya, Profesor Wen pun sudah bercakap, dia kata kalau kita ambil bukti bahawa demokrasi ni akan jaminan dia akan berperang, kenapa Perancis dengan Britain yang waktu tu monarki ala-ala demokrasi juga kan, Ibu Indonesia berperang keduanya. Tidak ada jaminan. Dan yang bagusnya lagi, kenapa Soviet Union dengan Amerika, kedua-duanya tidak sama, liberal demokrasi, satu komunis, tidak berperang. Padahal dua-dua ini berperang. Sebab ada penghalangnya, nuklear. Ini jadi kata lain, kalau dalam teori umum antarmasa, kalau nuklear ini berlaku, perang ni, dia katakan bukan lagi balance of power, balance of terror. Yang menang jadi abu, yang kalah jadi harang. Kan? Jadi jawapannya memang tidak ada jaminan lah. Walaupun Profesor Prancis Fukuyama kan dengan ide yang itu, dan baru-baru ni dia cuba kupas semula, dia kata bukan itu yang saya maksudkan. Memang tiada jaminan pun dia kata bahawa kalau semua negara demokrasi ni akan berlakulah keamanan. Dia kata bukan itu jaminan. Mana berbalik kepada setiap pemimpin dan negara itulah. Artinya kan setiap negara ni dia kena bijak mengukur. Artinya kalau melancarkan perang, dia kena ukurlah sejauh mana kehebatan senjata dia ni boleh mengalahkan musuhnya. Kos macam mana, impak dia macam mana. Tapi oleh kerana
kan Tuan Rizal, kita pun sudah tahu sejarah perang Peloponnesiawa ni, bila Athens saja dengan sekutunya menaikkan senjata, Sparta pun tertekan. So, sebelum Athens menyerang, dia kata kita serang dulu. Dan ini yang berlaku. Diambilkan oleh Zionis Israel ni, sebelum Iran naik kunung-kunungnya, kita serang dulu. Preemptive strike. Preemptive strike. Ini yang berlaku. Jadi ideologi ni bukanlah kita maknanya pesimis. Sebab kita tahu ideologi ini adalah, demokrasi adalah sesuatu yang baiklah. Artinya memberikan peluang lah, kebebasan kepada semua individu untuk memilih rakyat. Tapi dalam elemen demokrasi itu pun bukannya satu jaminan yang baik, sebab nanti ada elemen beli undi dan sebagainya. Jadi tidak ada pun satu jaminan lah yang ke arah itu kan. Tapi yang saya percaya, saya kena berpegang juga dengan kata-kata ulama terkenal Sudan ni, itu nama dia Syekh Abu Hasan An-Nadwi. Dia kata apa? Bukan An-Nadwi. Ya, An-Nadwi. Tunisia kata silap saya. Dia kata dalam bukunya lah sudah diterjemahkan pelbagai bahasa. Dunia sekarang sakit, dia kata, pasal Islam tidak memimpin dunia. Sebab kalau kita ambil era Islam lah, kita ambil zaman Rasulullah lah kan, kurun ke-7. Sampailah 1924 kita ambil lah. Beberapa kurun Islam ni memerintah. Kita boleh banding dengan sejak Barat memerintah. Kita ambil kurun ke-17-18 lah, revolusi British dan Perancis. Apa jadi dunia sekarang? Kalau kita lihat sekarang, dengan ideologi demokrasi yang di bawah ni, Barat ni, kita tengok alam sekitar. Makin bagus ke makin teruk sekarang? Food security pula tiba-tiba. Lepas tu pandemik lagi. Zaman Islam tu memang ada pandemik, tapi tidak sepandemik sekarang. Paling-paling tahun kan di Syria. Jadi kita boleh banding secara empirical data lah. Era mana yang paling baik? Era zaman Islam dulu yang 700-800 tahun dulu merintah, ataupun era revolusi Barat ini, yang pun belum berapa kurun, ke-17, kalau kita ambil kira 18 lah. Baru pun 3 kurun. Apa sudah jadi pada dunia? Kunun-kununnya minta maaf human right. Anak menyaman ayah. Ayah menyaman anak. Itu dari sisi keluarga pun sudah ke sana kemari. Kan? Dan yang minta maaf, minta izin, negara yang mengamalkan LGBT ni, contohnya kan, sekarang mengalami aging population. Ya. Tidak dari Jepun, Itali, Hong Kong datang menunjukkan. Jadi maknanya, kenapa Islam tu datang kan, contohnya menentang LGBT contohnya. Maknanya dia mau memastikan keturunan Indonesia tidak terganggu. Inilah sustainability ni yang kita bercakap SDG ni. SDG, ya. Sustainable Development Program ni, SDG ada 17. Ya. Maknanya Islam sudah bercakap lama. Tapi kenapa kita lari daripada ni? Ini bila kita halang LGBT, ini tentang human right. Tampaknya Islam mau menyelamatkan generasi manusia. Sustain. Sebab kalau manusia ni tidak sustain, siapa lagi hidup di dunia ni? Akhirnya macam Jepun mengimport lah orang-orang asing untuk mencukupkan tenaga buruh dan sebagainya, mungkin untuk memenuhi rumah-rumah pangsa yang sekarang kosong. Kami baru balik dari Korea kan, tengah berjoging dan sebagainya. Memang ada satu area tu, industri tempat Sejong nama dia, tak ada orang. Kami jumpa 2-3 orang asing daripada India dan sebagainya. Memang tak ada orang waktu itu dan memang kosong. Jadi betul lah maknanya aging berlaku. Dan apabila rakan kita membentang kan, bersama ada Dr. Zuriza, membentang aging population di Malaysia. So kata profesor kita Ajong dia kan, Profesor Wang pun dia kata, very little dia kata. No impact banding Korea. Maknanya diorang very serious. Aging population. Jadi itulah maknanya Islam tu datang, banding pada tadi An-Nadwi tu. Islam ni datang bukan mahu menghalang manusia. Dia mau merahmatkan manusia, meneruskan generasi. Jadi bukanlah demokrasi tidak bagus. Tapi tidak jaminan, tapi insyaAllah kalau berbalik kepada agama kita ni, kalau betul-betul amal lah, pasti sanalah dia punya kunci dunia mungkin lebih aman. Kesilapan kita sekarang tidak perlu menuding orang Islam pun tidak bersatu. Kan? Kita tidak bersatu. Yang tengok sekarang pun tidak bersatu. Dia bukan pasal kita tiada minyak, bukan pasal tiada tinju senjata, tapi tiada berpersatuan. Kalau kita di sini ada persatuan PIBG, kan? Persatuan ibu bapa dan guru-guru sana. Sana persatuan PIBG pun tiada mungkin. Kan? Jadi betapa parahnya sebenarnya. Artinya dunia sekarang ni bagi saya kan, Tuan Rizal, memerlukan satu kepimpinan.
kepimpinan yang bukan menghukum perang dengan perang, tapi membawa satu metod yang baik untuk menghentikan perang semua ni, krisis ini, dan menjadikan dunia ini lebih baik. Lebih baik maksudnya cukup keterjaminan makanannya, alam sekitar bertambah baik, sebab kita memerlukan udara yang sihat. Jadi sekarang PBB pun dia tidak mampu kalau dia seorang. Sebab baru nak buat satu dasar, perang pula berlaku. Ini minyak naik dan sebagainya. Jadi banyak elemen-elemen sekarang ni yang saya rasa tercicir sudah. Dari sejak berlakunya revolusi industri ini yang menjadikan kemajuan terus ni sebagai puncak kemajuan moderniti itu. Kan? Jadi mahu tidak mahu nilai-nilai kemanusiaan manusiawi ini perlu ditekankan semula lah untuk menjadikan dunia lebih baik, dan insyaAllah kita mungkin dapat mengurangkan lah, saya ingat, kadar peperangan itulah. Itu saja jawapan saya. Terima kasih Prof. Asmadi. Walaupun kita tahu peperangan itu, apa orang putih bilang, inevitable. Tidak dapat dielakkan. Ya, Kan? betul. Terima kasih Prof. Asmadi. Okey, kita beralih kepada soalan terakhir, Dr. Syauqi. Sekarang ni semua orang mengharapkan konflik yang sedang berlaku ini tamat. Okey. Lagi awal tamat lagi bagus, because kesannya kita sudah mula rasa. Kan macam semalam harga minyak dunia sudah mencecah 100 lebih US dollars. Jadi pandangan Dr. Syauqi, apa mungkin langkah ataupun strategi yang orang kata paling berkesan untuk menyelesaikan konflik yang ada sekarang ni? Macam Prof. Asmadi kata tadi lah. Kita sekarang ni tercari-cari satu sistem. Kan? Satu sistem. Banyak sudah diuji sistem. Ya? Sistem datang dan pergi. Dahulunya ada komunis, ada sosialis, ada apa dan sebagainya. Walaupun di situ ada unsur-unsur yang mix kan. Di antara itu. Kapitalis dan seumpamanya begitu kan. Saya fikir sistem ini apabila diuji bukanlah saya kata 100% tidak, adalah unsur-unsur tertentu moden dan seumpamanya itu ada kan. Tetapi dalam konteks yang lebih menyeluruh, saya kira human being itu macam Prof. Asmadi kata tadi itu, dia tidak membawa kepada persoalan yang saya fikir mengharmonikan dunia itu. Ya, yang mengharmonikan dunia itu. Bukan semata-mata saya ini sebagai seorang Islam, tapi saya percaya bahawa sistem Islam itu adalah suatu sistem yang terbaik untuk masyarakat dunia ni. Ya. Saya kira Barat sendiri pun tak kiralah apa istilah yang digunakan di Barat, banyak mengadaptasikan sistem-sistem daripada Islam itu sendiri, dan mereka lebih terkehadapan daripada dunia Islam itu sendiri kan begitu. Tak kiralah, saya fikir persoalan istilah bank Islam apa semua itu tak perlu dihiraukan lah. Maknanya kalau intipatinya itu baik dalam konteks apa yang diwahyukan daripada pencipta kita, ya itu adalah yang terbaik lah. Okey, berbalik kepada soalan itu, maknanya persoalan sistem. Saya fikir ada 3 perkara lah yang saya perlu tekankan. Prof. Asmadi pun sudah sentuh tadi. Yang pertamanya iaitu persoalan kepimpinan itu sendiri, leadership. Dalam konteks masyarakat, ialah of course daripada ancient sampailah sekarang ni, saya fikir persoalan kepimpinan itu dalam society itu dia sangat penting. Dia saya fikir mencorakkan kehidupan begitu kan. Jadi kepimpinan yang harus ada untuk mengharmonikan dunia ini adalah kepimpinan yang bersifat menyatupadukan. Of course, macam Dr. Rizal kata tadi, peperangan itu tidak dapat dielakkan kan. Tetapi bagaimana saya fikir peperangan itu dikawal dengan baik begitu. Undang-undang antarabangsanya, undang-undang antarabangsanya yang gitu. Ini memerlukan kepimpinan di peringkat tertinggi seperti PBB dan sebagainya. Kalau dalam konteks Middle East ini, of course dunia Islam lah kalau kita katakan gitu kan. Saya fikir vacuum itu berlaku. Apabila Empire Osmaniyah jatuh, sistem empire itu jatuh, saya fikir vacuum kepimpinan itu telah pun tidak ada. Adalah dahulu Jamal Abdul Nasir nak naik dengan dasar sosialisnya. Adalah, tetapi yang very short term sajalah begitu kan. Ada dia punya
dia punya apa orang panggil permasalahan dalaman pula, pertembungan dalaman dengan Ikhwan dan sebagainya pula. Hafiz, lain pula ceritanya, Hafiz Al-Assad kan, Saddam Hussein, dia nak gantikan ini dengan Arab nationalismnya, dia begitu fragile dia punya ini kan, dalam dasar sekularnya pula. Jadi saya fikir kalau kita tengok Turki, Erdogan umpamanya kan, dia pun begitu terhad dia punya ini kan, begitu kan. Cuma saya kira kepimpinan itu perlu. Apa yang kita katakan kepimpinan yang bersifat ummatik itu. Kalau dalam konteks inilah Islam kan, kalau dalam konteks yang agak konvensional itu kita katakan yang menyatu padukan masyarakat dunia itu, yang mengharmonikan dunia. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya kira dalam konteks masyarakat Islam yang dikatakan menghadapi double standard ini, double standard sistem dunia sekarang ini, saya kira perlunya pakatan dari sudut ekonomi itu sendiri. Bukan maknanya perdagangan itu maknanya berlangsung seperti biasa dengan dengan yang bukan Islam, dengan Amerika ke dengan apa, itu sentiasa. Tetapi dari sudut pakatan ekonomi itu perlu ada. Sebagaimana EU sekarang. EU maknanya dia menyatakan bahawa pakatan itu penting. Ya, karena apa-apa yang berlaku pun saya pikir dia masih lagi dapat diminimaliskan dalam konteks pakatan itu. Apatah lagi saya pikir di dunia Islam ini kaya dengan hasil masul minyak dan seumpamanya, LNG dan seumpamanya. Tengok apa yang berlaku sekarang apabila Selat Hormuz di ini kan 20%, 25% LNG kucar-kacir dunia kan. Begitu. Tengok berapa powernya kita sekarang ini kan begitu. Tun Mahathir dulu biasa menggagaskan penggunaan dinar emas, tapi saya fikir banyak tentangan jugalah dari ini kan, apabila nak menggantikan dolar Amerika itu bukan suatu yang senang kan. Begitu juga pakatan ketenteraan. Bukan untuk menyerang mana-mana pihak. Tapi dulu inilah sistem saya fikir yang ada pada zaman Empire dahulu. Empire Rom dengan Romnya, Parsi dengan Parsinya, Islam dengan Islamnya. Jadi ini sebagai satu deterrent. Apabila ada pakatan ketenteraan di situ, walaupun saya bercakap mungkin agak saya fikir ideal, tetapi itulah hakikatnya. Kalau tidak, kita akan kembali, saya kira maka benarlah sabdaan Nabi, umat Islam pada akhir zaman itu banyak saja seperti mana buih saja. Kan, banyak buih. Kita bercakap persoalan masyarakat Islam kerana yang terkesan sekarang ini iaitu masyarakat Islam sekarang ni kan. Tetapi ia juga tidak tertinggal dengan masyarakat keseluruhan di dunia lah begitu kan. Jadi tiga perkara ini saya fikir menjadi suatu idea asas saya fikir kepada langkah yang begitu ampuh untuk kita nak mengatasi permasalahan yang berlaku sekarang. Terima kasih. Kepimpinan, ekonomi dan juga pakatan ketenteraan. Ya. Terima kasih Dr. Syauqi. Ya, perkongsian yang cukup bermakna dalam kita mendepani cabaran-cabaran yang makin mendatang ya, because the world is so uncertain, cukup dinamik, macam-macam boleh berlaku. Cuma kita mengharapkan agar keamanan, keharmonian dan juga kestabilan antarabangsa dapat dipulihkan dengan kadar yang segera. Terima kasih Prof. Asmadi. Terima kasih Dr. Syauqi kerana sudi datang ke studio kami dalam siaran kali ini. Dan insyaAllah kalau ada tajuk-tajuk yang timbul selepas ini berkait dengan politik antarabangsa dan sebagainya, kita akan jemput sekali lagi ya. Terima kasih. Baiklah para penonton, jelas ya bahawa konflik yang melibatkan Iran tidak boleh difahami hanya dari satu sudut sahaja. Ia melibatkan gabungan faktor sejarah, geopolitik, keselamatan, ideologi, serta persaingan pengaruh di Timur Tengah. Perbincangan kita hari ini menunjukkan bahawa isu seperti program nuklear, hubungan tegang dengan Israel dan juga United States, serta dinamika politik dan agama di rantau ini, semuanya saling berkait dalam membentuk konflik yang kita lihat pada hari ini. Pada masa yang sama, persoalan tentang pematuhan terhadap undang-undang perang dan usaha mencari penyelesaian damai menjadi semakin penting bagi mengelakkan konflik ini daripada terus merebak dan menjejaskan kestabilan serantau. Terima kasih kepada para panelis atas perkongsian pandangan yang sangat bernas dan juga kepada para penonton yang mengikuti perbincangan kita pada hari ini. Semoga ianya membantu kita dalam memahami konflik ini dengan lebih mendalam dari pelbagai perspektif.
Sehingga kita berjumpa lagi dalam siaran podcast yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.